Melangkah masuk ke cawangan sahabat Ar-Rahnu ini pasti akan memberikan anda satu pengalaman yang baharu. Bukan sahaja menawarkan perkhidmatan pajak kadar patuh syariah, malah mereka menanti anda dengan satu konsep yang lebih baharu dengan menawarkan perkhidmatan yang lebih baik dan juga selesa khusus untuk semua para pelanggan. Hai, Assalamualaikum. Sila duduk. Terima kasih. Tak cukup modal untuk berniaga, perlukan dana tambahan untuk kembangkan lagi bisnes anda? Di sinilah jawapannya. Dan alang-alang saya dah berada di sini, saya pun nak cubalah untuk cagarkan gelang emas saya ini untuk buat tambahan dana perniagaan kecil-kecilan saya. Ni mak saya punya agak-agaknya berapa dah dapat ya? Yang betul ni tahu. Apa yang perlu anda tahu, pembiayaan akan diberikan sehingga 70% daripada nilai marhun dan tiada sebarang caj proses. Sahabat Ar-Rahnu hanya mengenakan caj upah simpan dengan patuh syariah, tiada sebarang kadar keuntungan yang diambil. Jangan rasa segan, jangan rasa malu kerana dengan mencagarkan barangan anda di sini, anda tidak perlu rasa terbeban berhutang dengan sesiapa. Barulah boleh tidur malam dengan lena, tak ada orang hutang-hutang. Dapat berapa tu, Cik? Oh, 1,000 je. Okeylah, daripada tak ada, 1,000 pun 1,000 lah. Daripada terpaksa pinjam dengan kawan-kawan, lepas tu bergaduh viral kat Instagram ke kat Facebook. Hei, lagi parah. Yang ni senang. Bawa saja barangan anda dan cagarkan ke sahabat Ar-Rahnu, semuanya beres. Yang menarik sekali di sini, jika anda telah pun disenarai hitamkan sama ada situs ataupun sitos, jangan risau kerana di sini tak perlu itu semua. Dan yang paling penting sekali, prosesnya sangat-sangat ringkas. 10 minit dah settle. Okey, itu dia sahabat Ar-Rahnu. Sangat mudah, 10 minit dah settle kan. Jadi hari ini kita akan berbicarakan mengenai Koperasi Bangkit Pasca COVID-19. Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad atau KOP Sahabat. Nak tahu lebih lanjut lagi bersama ni Dewi sekarang ni. Di studio kita ada dua tetamu yang khas. Di sebelah Dewi ni kita ada pengurus KOP Sahabat iaitu Encik Najib Muhammad Noor. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Dan di hujung sana kita ada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KOP Sahabat iaitu Encik Mazri Mahmud. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Nampak kan? Okey, jadi hari ni mungkin saya rasa tengok tadi kan video tadi semua pun dah excited, dah tertanya-tanya nak tahu. Tapi sebelum itu boleh terangkan sedikit mengenai latar belakang Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad atau KOP Sahabat. Terima kasih Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad atau juga dikenali sebagai KOP Sahabat telah ditubuhkan pada 30 Ogos 2012. Okey. Ia merupakan satu agensi pelengkap kepada ekosistem Amanah Ikhtiar Malaysia. Agensi mikrokredit yang terbesar di negara ini ya. Okey. KOP Sahabat pada masa ini bertanggungjawab lebih kurang kepada 228,000 anggota satu Malaysia. Oh, okey. Yang mana 99% daripada jumlah tersebut merupakan wanita. Wanita di kalangan peminjam-peminjam Amanah Ikhtiar Malaysia. Jadi koperasi ini sebenarnya ditubuhkan adalah untuk membantu peminjam-peminjam Amanah Ikhtiar Malaysia untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Okey. Seperti daripada share caruman mereka, daripada dividen-dividen yang kami tawarkan kepada setiap anggota. Selain itu, kita juga memberi banyak manfaat kepada anggota-anggota kami seperti tabung-tabung kebajikan yang kami wujudkan, yang kami namakan sebagai KOP Prihatin. Kami juga menyediakan pembiayaan tambahan. Maksudnya selepas daripada mereka meminjam di Amanah Ikhtiar, kami juga menyediakan tabung-tabung pinjaman yang juga boleh membantu mereka dalam skala yang lebih besar daripada Amanah Ikhtiar Malaysia lah. Sampai itu kami juga menyediakan pinjaman-pinjaman pajak gadai Islam yang dinamakan Ar-Rahnu. Okey. Itu merupakan salah satu perniagaan teras kami lah. Pada hari ini Amanah KOP Sahabat kita mempunyai 5 perniagaan teras, iaitu perkhidmatan kewangan,
pelaburan strategik, apa nama, Jabatan Hartanah. Jabatan Hartanah. Lepas kita ada pelombongan, pembalakan dan peladangan. Itu dia sedikit latar belakang mengenai Kop Sahabat kan. Jadi saya difahamkan Sahabat telah dikira sebagai koperasi terbaik Malaysia 2 tahun berturut-turut. Maknanya satu kebanggaan buat Kop Sahabat. Jadi mungkin boleh terangkan kepada penonton antara usaha-usaha yang dilakukan untuk kekalkan maknanya prestasi yang kita dah dapat pengiktirafan 2 tahun berturut-turut tu. Okey, terima kasih Dewi. Pertamanya alhamdulillah lah kami di Koperasi Sahabat untuk tahun 2019 sebenarnya tempat ke-9 di daripada indeks 100 koperasi terbaik Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan kemudian tahun 2020 diiktiraf sebagai koperasi keempat terbaik daripada indeks 100 tersebut. Alhamdulillah. Pertamanya di Koperasi Sahabat kami ada pasukan yang hebat lah. Alhamdulillah, dan disokong oleh ekosistem yang baik daripada Amanah Hitian Malaysia, sokongan daripada anggota seramai 228,000 orang tersebut, dan bukan juga dorongan daripada pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang tak putus-putus membantu koperasi dalam tahun ke-9 penubuhan koperasi ini. Untuk mendapat pengiktirafan itu adalah satu perkara lah. Nak mengekalkan pencapaian tersebut itu merupakan satu cabaran yang lain. Betul. Alhamdulillah kami merangka pelan strategik Koperasi Sahabat 5 tahun, tahun 2020 hingga ke tahun 2024. Dan pelan strategik ini dibangunkan untuk memastikan bahawa pelaburan dan perniagaan Koperasi Sahabat berada di landasan yang tepat, dan juga perkhidmatan yang kita tawarkan kepada anggota adalah perkhidmatan kelas pertama yang terbaik. Jadi kalau kita lihat, walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni, kita harus dinamik. Keputusan-keputusan yang dibuat, pelaburan-pelaburan yang dibuat dinamik kepada situasi semasa. Baru-baru ni pada tahun lepas dan juga membawa ke tahun ini dalam pandemik ni, antara inisiatif yang kita laksanakan untuk membantu anggota dan sahabat Amanah Hitian Malaysia ni, antaranya kita berikan moratorium pinjaman kepada produk-produk pinjaman kita. Dan juga kita ada bantuan agihan zakat daripada Koperasi Sahabat, dan juga misi-misi CSR, dan baru-baru ni misi bantuan banjir dan sebagainya. So insya-Allah mudah-mudahan dengan usaha yang tersebut diberkati, dan walaupun dalam keadaan ekonomi semasa yang agak getir sekarang ni, kita mampu untuk mengekalkan prestasi dan juga seterusnya bangkit untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Ya, bukan mudah sebenarnya kan dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, banyak yang terjejaskan. Jadi kita nak tahu, kita punya tajuk ni ada Koperasi Bangkit Pasca COVID-19. So bagaimana agaknya Kop Sahabat membantu mereka-mereka yang mungkin dalam terjejas akibat pandemik COVID-19. Jadi apa agaknya hala tuju untuk membantu pasca COVID-19 ni? Bagi merealisasikan pelan strategik Kop Sahabat 5 tahun yang mana ia merupakan satu matlamat perancangan 5 tahun yang telah dirancangkan oleh pengurusan Kop Sahabat. Pada tahun ini kami melihat RAHNU merupakan satu sumber pendapatan yang patut digemblengkan sebagai satu puncuk utama pendapatan lah. Jadi kami bercadang untuk mewujudkan lebih kurang 11 cawangan baru pada tahun ini. Yang mana pada hari ini kita mempunyai lebih kurang 20 cawangan. Pada tahun ini 11, dan sehingga tahun 2024 kami bercadang untuk mewujudkan lebih kurang 42 cawangan RAHNU di seluruh Malaysia lah. Khususnya di Sabah dan di Sarawak. Kan, mana pada masa ini kami kurang melabur sana, tapi insya-Allah kita akan expand ke Sabah dan Sarawak lah pada masa yang akan datang. Pada masa yang sama juga kami telah mewujudkan one stop center, yang mana RAHNU yang kami wujudkan ini akan menjadi satu pusat yang bukan sahaja untuk menjalankan perniagaan pajak gadai, tetapi juga akan jadi berfungsi sebagai tempat untuk caruman, tempat untuk menambahkan keanggotaan, yang merupakan satu one stop center bagi keseluruhan aktiviti koperasi tersebut. Dan juga insya-Allah kami juga meninjau mana-mana peluang-peluang baru yang boleh mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Yang mana kita pada akhirnya ialah apa yang harapan kami ialah kita dapat memberikan dividen yang tinggi kepada anggota-anggota kami. Alhamdulillah di bawah pengurusan kami
kita pada tahun lepas kita berjaya memberikan dividen sebanyak 8%, pada tahun 8.5% selepas zakat. Sebelum itu 8%. InsyaAllah pada masa yang akan datang kami cuba untuk memberikan lebih 10% dividen kepada setiap anggota kami. InsyaAllah. InsyaAllah, itu dia, itu antara matlamat dan juga apa yang kita nak kan. Ya. Apa yang kita nak, kita banyak membantu lagi masyarakat di luar sana, insyaAllah. Jadi kita nak tahu juga mungkin bagaimana peluang ataupun bagaimana penonton-penonton, Assalamualaikum, nak tahu lebih lanjut lagi ataupun bagaimana apa maklumat yang boleh mereka terima daripada Ar-Rahnum untuk ataupun sama-sama kita menyumbang ataupun membantu dari segi kepada penonton-penonton yang mereka terjejas akibat pandemik COVID-19 ni. Okey. Terima kasih Devi. Untuk kesempatan ni, sebenarnya kami nak maklumkan kepada semua lah yang baru-baru ni Koperasi Sahabat ada melancarkan wafer emas kami sendiri. Okey. Dan wafer emas ni boleh didapati di semua cawangan sahabat Rahnum Koperasi Sahabat. Dan maklumat berkenaan dengan program promosi, wafer emas, perniagaan-perniagaan dan juga untuk maklumat berkenaan dengan keanggotaan, semuanya boleh diperolehi melalui saluran-saluran media koperasi yang sedia ada, daripada website kami, daripada Facebook, Instagram, YouTube channel dan sebagainya. So saya ambil kesempatan ni untuk maklumkanlah yang wafer emas yang kami lancarkan ni bersempena dengan tahun ke-8 penubuhan koperasi. Dan kita adakan kempen bermula daripada 1 Mac hingga ke 31 Mei untuk kempen beli emas menang emas. So maknanya wafer ni dengan minimum hanya 2 pembelian, kita boleh secara automatik menyertai peraduan untuk memenangi emas tersebut. So sekarang ni kesedaran orang ramai terhadap emas pun dah makin tinggi. Betul. Dan edisi terhad ni yang kita keluarkan bersama dengan tahun ke-8 penubuhan Koperasi Sahabat, dengan harga yang sangat kompetitif berbanding dengan harga pasaran. Jadi berkunjunglah ke cawangan sahabat Ar-Rahnum ataupun berhubung dengan mana-mana pegawai Koperasi Sahabat untuk dapatkan wafer emas ni secara tak langsung menyertai pertandingan untuk beli emas menang emas. Ya. Terima kasih Dewi. Oh, itu dia, beli emas menang emas. Itu sangat, sampai kita beli itu kita dapat lagi emas kan. Jadi ini adalah peraduan untuk tahun ke-8 sempena ulang tahun ke-8. Ya, betul. Ya, jadi kepada anda semua yang nak dapatkan ini terhad, betul? Terhad. Ya. Sangat-sangat terhad kan? Sangat-sangat terhad. Jadi nombor dah tertera di kaca TV sekarang ni, anda boleh dapatkan, boleh hubungi, nak tahu lebih lanjut lagi boleh berhubungi di cawangan-cawangan Sahabat Ar-Rahnum. Sahabat Ar-Rahnum di seluruh Malaysia. Ya, betul. Ya, jadi ini dia peluang untuk anda semua, beli emas dapat emas, menang emas, beli emas menang emas, insya-Allah. Jadi kita nak tahu juga antara harapan kepada penonton-penonton Assalamualaikum dan juga masyarakat Malaysia, sebab kita tahu mereka ni sekarang ni sebab saya tengok kedai emas memang macam beratur dah sekarang ni kan. Jadi maknanya mereka telah peka tentang penglibatan emas ni kan, tentang pentingnya emas sebenarnya bukan sekadar untuk diri sendiri tapi juga untuk masa depan keluarga dan juga anak-anak. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kami dan harapan sahabat ni kepada masyarakat di luar sana. Okey. Kalau saya kongsikan sedikit pengalaman Koperasi Sahabat sepanjang pandemik COVID-19 baru-baru ni, daripada 18 cawangan untuk tahun lepas, 18 cawangan yang kita ada, pendapatan sepanjang pandemik, maknanya daripada bulan Mac untuk tahun 2020 daripada Ar-Rahnum meningkat sebanyak 50%. Alhamdulillah. 50% menyumbang kepada peningkatan pendapatan untuk sektor Ar-Rahnum saja. Jadi kita lihat selain daripada kesedaran orang ramai terhadap emas, yang lebih penting adalah kesedaran terhadap pematuhan syariah dan juga tuntutan agama itu sendiri. Betul. Maksudnya bila pilihan dah ada untuk kita mendapatkan perkhidmatan daripada penyedia perkhidmatan yang patuh syariah, konsep arahan. Sorry, harapan kami selaku penyedia perkhidmatan ni bersama-sama dengan semua penggiat pengusaha Ar-Rahnum agar terutamanya kepada umat Islam untuk mendapatkanlah perkhidmatan pajak gadai ini daripada sumber yang patuh syariah, daripada Ar-Rahnum. Maksudnya pilihan yang ada di depan mata. Betul. Kenapa perlu pergi kepada yang konvensional? Selain daripada benda ni adalah tuntutan agama, saya ingat dengan gerakan-gerakan koperasi dan juga Koperasi Sahabat sendiri menambah cawangan ni,
lebih mudah untuk pelanggan dan juga umat Islam terutamanya untuk mendapatkan perkhidmatan yang patuh syariah ni. So besarlah harapan kami supaya usaha-usaha yang dilaksanakan ni disokong pertamanya daripada pihak ekosistem kami sendiri Amanah Ikhtiar dan juga sahabat anggota koperasi sahabat dan juga daripada orang awam lah daripada orang awam. Ya, okey, itu dia sebenarnya penting untuk kita kan sebagai terutamanya umat Islam, kita cari yang patuh syariah. Jadi banyak sangat ranum-ranum kan, sahabat ranum, dan kalau anda nak tahu lebih lanjut anda boleh pergi ke cawangan-cawangan ataupun nombor dah tertera di kaca TV, anda boleh call dan hubungi sendiri untuk dapatkan maklumat yang lebih jelas dan lebih terperinci. Jadi Dewi nak ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya tetamu Dewi pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Najib Muhammad Nur selaku pengerusi Kop Sahabat dan juga Encik Mazri Mahmud selaku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kop Sahabat. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. Dan kepada penonton semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan ni. Ni dia dah pegang dah bawah ni. Jangan lupa dapatkan. Jadi kita nak berhenti berehat seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.